cikgu sekarang tengah praktikal lah untuk mengajar kamu bidang RBT dan juga pertanian untuk tingkatan 4. Okay, jika lepas ni ada sebarang masalah atau apa-apa yang minta cikgu tolong, bolehlah WhatsApp atau PM cikgu kat Telegram. Itu nombor cikgu. Bolehlah catat atau tak apa, dalam grup pun ada. Kita boleh ambil nombor cikgu dalam grup 011-114-69-754. Okay. Ada apa-apa soalan tak untuk nak tanya tentang diri cikgu? Tak ada. Tak ada Yang lain? Tak ada cikgu. Tak ada Okay, tak apalah. Cikgu, nanti kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh je PM cikgu dekat WhatsApp atau Telegram ya. Okay, cikgu start kelas dengan tajuk hari ni adalah kita akan masuk kepada bab 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Sebelum cikgu pergi lebih mendalam, siapa yang boleh sebelum cikgu terlupa. Untuk kelas cikgu, siapa yang hadir ke kelas, cikgu akan bagi 1 bintang. Dan apabila menjawab soalan, cikgu akan tambah lagi bintang. Jadinya nanti di penghujung tahun, siapa yang paling banyak bintang, cikgu akan bagi hadiah berupa peralatan elektronik. Itu nantilah cikgu tengok dulu apa hadiahnya. Tapi adalah hadiah untuk orang yang paling banyak bintang dan aktif dalam kelas. Boleh faham kelas? Boleh. Okay, sebelum cikgu pergi lebih mendalam tentang reka bentuk elektronik, ada sesiapa yang boleh bagi tahu apa itu reka bentuk elektronik tak? Apa yang awak faham lah tentang reka bentuk elektronik? Ada tak? Okay, tak ada Tak ada Okay, tak apalah. Cikgu teruskan je lah Okay. Untuk objektif pembelajaran hari ini, saya harap awak dapat di akhir pengajaran hari ini awak dapat menerangkan maksud mikropengawal iaitu microcontroller dan juga micropemproses iaitu microprocessor, dan juga awak boleh menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal iaitu microcontroller. Okay. Untuk reka bentuk elektronik, definisi untuk reka bentuk elektronik adalah lita yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Maksudnya di sini adalah satu lita tu dia terdapat banyak komponen dan dia menjalankan fungsi-fungsi yang berbeza melengkapkan satu komponen elektronik itu. Maksudnya di sini seperti cikgu ada kat sini adalah laptop, tapi laptop cikgu dah tak gunalah. Ini adalah peralatan elektronik yang di dalamnya ada lita yang digabungkan dengan peranti-peranti elektronik yang tertentu. Okey, seterusnya di sini adalah maksud bagi mikropengawal dan juga micropemproses. Okey, sebelum pergi lebih jauh, untuk awak faham, mikropengawal dan micropemproses adalah dua benda yang berbeza. Mikropengawal ini adalah peranti kawalan dalam satu chip. Manakala micropemproses adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip bersama chip sokongan yang lain. Untuk lebih faham, mikropengawal ni diibaratkan seperti sebuah komputer atau laptop, tapi dia bersaiz mikro. Bersaiz mikro ini bermaksud dia bersaiz kecil. Dia bersaiz kecil. Dia menggunakan komponen-komponen yang kecil dalam satu lita untuk mengawal keseluruhan lita. Jadinya di sini dia berfungsi untuk mengawal peranti elektronik menjalankan kawalan mudah yang sudah diprogramkan. Kalau awak tengok dekat sini contohnya mesin basuh. Lepas ni boleh lah awak pergi kat mesin basuh tu kan. Kan siapa yang selalu basuh baju tu, awak tengok. Kan ada tekan button on, button wash, spin, rinse kan. Button-button lain tu lah. Itulah di dalamnya tu
dia ada satu micro pengawal, microcontroller. Kalau awak tengok dekat sini seperti ini, yang warna merah ini, itu awak akan belajar di bab yang seterusnya, iaitu magnet code carrot board. Magnet code carrot board. Dan juga, seterusnya kita pergi kepada microprocessor. Microprocessor ni, kalau awak, siapa yang suka computer gaming? Tapi suka main game lah. Siapa yang suka main game? Ada tak kat sini? Saya cikgu. Siapa yang jawab tu? Amrin. Amrin suka main game ke? Amrin suka main game apa? Amrin suka main game apa? ML cikgu. ML. Amrin pakai komputer, memang ML pakai handset. Cikgu ni pun. ML pakai handset, handset apa yang Amrin pakai? Kentang. Handset apa? Oppo cikgu. Oppo. Amrin tahu tak? Handset Amrin tu pakai prosesor jenis apa? Pernah tahu tak? Pernah ambil tahu tak? Tak cikgu. Lepas ni Amrin boleh buka dekat bahagian info handset tu, setting dekat setting Amrin boleh tengok jenis prosesor apa yang Amrin pakai, iaitu ada Snapdragon ke, ataupun cikgu pun tak tahu sangat pasal prosesor handset ni. Kalau laptop cikgu tahulah. Kalau komputer kita ada prosesor Intel, prosesor seperti Ryzen. Tu lah untuk komputer lah. Jadinya kat sini kita boleh tengok prosesor ni dia benda yang kecil. Macam ni cikgu tunjuk yang ni, gambar ni Intel Core i7 ni. Intel Core i7 ni, ni yang kira antara yang paling barulah untuk prosesor komputer. Jadinya macam gamer-gamer pun banyak pakai Intel Core i7. Jadinya dia lebih laju lah daripada Intel Core i3, Core i5 ataupun Intel Celeron. Itulah. Jadinya lepas ni kalau awak beli komputer atau beli telefon, awak boleh tengok lah prosesor apa yang dia pakai. Prosesor paling latest ke, dah lama ke. Kat situ awak boleh tahu kelajuan sesuatu prosesor itu. Seterusnya. Ini adalah gambar rajah blok mikro pengawal. Blok mikro pengawal ini dia terdapat 4 peranti, iaitu unit pemprosesan pusat, iaitu atau CPU, RAM, ROM dan port I/O. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa itu CPU? Faham tak apa itu CPU? Tak. Tak apa. Nanti kita akan pergi selanjutnya. RAM. RAM, ROM dan port input atau output. Yang ni pula adalah gambar rajah blok microprocess. Sama je. Dia ada juga input, output, RAM, ROM. Tapi dekat microprocess ini dia berbeza. Dia tidak letak dalam satu tempat. Kalau macam yang micropengawal, di dalam satu board itu terdapat 4 ini. Tetapi untuk microprocess, microprocess memerlukan input, output, RAM dan ROM daripada tempat lain. Dia disambungkan melalui sistem bus kepada microprocess. Dia microprocess tidak mempunyai ROM, RAM, input dan output di dalam microprocess, tapi dia memerlukan input, output, RAM dan ROM untuk menjalankan fungsi dia di dalam komputer itu, microprocess. Seterusnya, ini adalah contoh papan mikropengawal. Siapa boleh bagi tahu cikgu yang warna merah ni tadi cikgu cakap apa? Papan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak ada Awak akan belajar ni. Awak tak tahu tu? Awak tak cuba Mikro pengawal cikgu
Ha, Mikro pengawal cikgu. mikro pengawal. Okey, mikro pengawal jenis apa yang papan ni? Warna merah ni. Ada dalam buku teks awak. Gitar elektronik. Firas Najwa. Okey. Okey lah. Ini adalah magnet code carrot board. Awak akan belajar di bab seterusnya macam mana untuk coding. Coding tu memberi dia punya kod lah untuk mengawal dia. Apa tu sistem dia. Itu magnet code carrot board. Okay, seterusnya adalah Arduino Uno. Dan seterusnya adalah microbit. Siapa nak tengok microbit ni? Cikgu ada. Siapa nak tengok? Okay. Ni adalah microbit cikgu. Ni adalah microbit cikgu. Nampak dah hidup, cikgu hidupkan. Dah berlampu. Jadi kat sini, lepas kelas ni, kelas-kelas terusnya ni, siapa yang dapat jawab, siapa yang jawab dengan betul, cikgu akan tekan A. Iaitu betul. Ataupun bila salah, cikgu tekan B. Salah. Dan juga awak sama ada betul atau salah, cikgu tetap sayang kamu semua. Ini adalah microbit. Harganya sangat mahal. Harganya 100 lebih, 100.5 tak silap cikgu. Tapi ni pun cikgu dapat sebab cikgu belajar lah. Cikgu kena belajar benda ni. Ni adalah microbit. Nanti awak akan belajar juga magnet code, carrot board. Memandangkan sekarang kita tak boleh pergi sekolah. Sebenarnya kalau awak pergi sekolah, awak boleh belajar magnet code ni, awak boleh pegang, awak boleh rasa magnet code carrot board ni. Tapi itulah, tak boleh belajar kat sekolah kan? Macam mana? Okay. Seterusnya, tak apalah, kita pergi ke penjelaskan bahagian-bahagian mikro pengawal. Okay, seperti yang aku cakap tadi lah. CPU tu apa, RAM tu apa, ROM tu apa, input tu apa. Ini dia. Unit pemprosesan pusat iaitu CPU. CPU ni, dia menerima maklumat dan arahan untuk memproses input dan output. CPU macam komputer lah, awak beli monitor. CPU tu kalau komputer yang tu lah yang petak-petak kan. CPU dalamnya ada motherboard. Dalam motherboard tu lah nanti ada processor dan ROM, RAM semua tu lah. Tapi untuk mikro pengawal ni dia letak dalam satu tempat. Macam ni kan. Ini pun dia ada. Dia ada ROM, ni input, output dia lampu LED. Ni output. Ni input. Macam tu lah. Tapi ni CPU. CPU ni adalah dia punya board dia. Dia punya board. Untuk RAM ni ruang penyimpanan memori untuk sementara. Kalau mikro pengawal ni, RAM ni dia simpan memori sementara dan apabila kita matikan bekalan kuasa tu, dia akan hilang memori tu. Untuk ROM pula, dia ruang penyimpanan memori secara kekal ataupun storage lah kita pernah cakap kan sekarang. Storage dia. Berapa gig, berapa MB. Lepas tu untuk port I/O, input output. Pengkalan input dan output menghubungkan peranti input dan output. Macam cikgu cakap tadi. Inilah, ni input. Ni input, ni output. Input ni nanti kita akan masukkan coding. Output dia adalah LED. Okay, cikgu reset balik. Okay. Seterusnya, bagaimana mikro pengawal berfungsi? Okay, macam cikgu cakap tadi, dia ada input, CPU dan output. Daripada input, dia proses kepada CPU. CPU dia proses, lepas tu nanti dia keluarlah output. Output ni boleh menjadi seperti bunyi, cahaya, ataupun dan bagai-bagai lagi lah. Itu output yang awak dengar, awak boleh nampak, itu output. Okay, seterusnya. Untuk gaming kan, untuk gamer, siapa yang suka gamer. Bagaimana mikro pengawal berfungsi kalau kita mengikut analogi manusia, analogi kita, macam mana? Ni, Amrin kenal tak ni siapa ni? Kenal cikgu.
Siapa ni? Solos. Solos. Yang lain? Siapa? Kenal tak? Kenal cikgu, kenal. Tapi tak kenal saya. Memanglah. Dia pun tak kenal cikgu. Okay, Darwish. Darwish pun suka main game? Suka cikgu. Ke. Yang lain? Okay. Bagaimana Solos ni main game? Okay. Padu dia, cikgu. Padu, okay. Dia juga menggunakan ada input, output dan CPU. Okay, macam ni. Kalau kita manusia kan, input kita kalau main game tu, awak tengok musuh, oh tu musuh kat sana. Itu input mata kita. Mata kita input, CPU, otak kita akan proses. Nak buat apa. Lepas tu dan output dia awak tekan itulah PUBG tu kan. Apa tu tekan dia punya tembak untuk dia punya rifle. Itulah untuk dia itulah output dia dan awak boleh tembak kepada musuh. Oleh input, CPU dan output. Input adalah mata, CPU adalah otak memproses dan output adalah apa yang kita lakukan, gerakan jari tu. Gerakan jari tu output. Okey. Ini yang dalam mikropengawal dia adalah macam inilah. Input dia contoh ada penderia akan penderia sensor kalau bahasa Inggeris kita panggil sensor. Dan CPU di dalam microbit ni akan proses dan mengeluarkan output iaitu cahaya. Ni penderia cahaya dan akan keluar cahaya iaitu LED ataupun output lain lah pun boleh juga. Macam itulah. Okay. Ada berapa soalan kelas? Faham tak sekarang? Takat ni faham tak? Kalau tak faham cakap je. Apa lagi yang cikgu salah jelaskan ke ataupun awak tak faham dengan cikgu cakap? Ada tak? Faham. Faham Faham Sini Zah? Yang lain? Faham tak? Faham. Husehong? Faham? Faham cikgu. Faham. Okey, yang lain Amir Hakim ada Amir Hakim? Saya cikgu. Faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Yang lain faham Kalau tak faham cakap je. Terus je cikgu saya tak faham. Cakap itu. Boleh terangkan balik tak? Okey. Jadinya cikgu akan terangkan balik. Kalau cikgu laju pun cakap, cikgu laju sangat. Jangan laju sangat. Saya tak faham. Okey. Dan cikgu ulang balik. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian input. Input dalam mikropengawal dia menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat CPU. Isyarat daripada input ni jadi dua, terbahagi kepada dua iaitu input digital dan juga input analog. Okey. Peranti input digital akan memberi isyarat dalam bentuk digital iaitu 0 dan 1. Apabila nilai diterima adalah 0 volt, peranti input akan memberi isyarat 0. Apabila nilai diterima adalah 5 volt, peranti input akan memberi isyarat 1. Awak faham tak kat sini? 0 volt. 0 volt maksudnya tiada apa-apa gerakan atau tiada apa-apa kesan lah ataupun tiada apa-apa input yang dapat dikesan oleh peranti. Jadinya dia memberi isyarat kepada CPU ni 0. 0 maksudnya tak perlu bertindak apa-apa. Andai ada isyarat seperti 5 volt. 5 volt itu dia punya kuasa voltan dia 5 volt. Dia akan memberi isyarat kepada 1. Memberi isyarat nombor 1. Dekat, untuk awak lebih faham, dekat segala digital ni, dia hanya mengguna nombor 0 dan 1. 0, 1. 0, 1. Dia takkan ada 2 atau 3. Seperti awak tengok kalau komputer kan, dekat cerita-cerita hacker kan, hacking kan, warna hijau kan. Kalau awak perasan, hanya 0 dan 1 sahaja untuk perkara yang digital. Macam itulah juga peranti input digital ni. Dia hanya menerima 0 dan 1 sahaja.
Dia kalau ada satu, kalau tak ada kosong. Tak ada. Macam tu. Macam ni juga. Sekarang ni dia tengah kosong. Dia menerima kosong. Bila cikgu tekan, satu. Bila satu, cikgu nampak tak? Okay. Bila macam tadi ni tak hidup lah. Tak hidup maksudnya kosong. Dia bagi isyarat kosong. Bila cikgu tekan, dia bagi isyarat satu. Satu maksudnya benda ni akan hidup. Berbeza pula dengan analog. Analog ni, dia akan memberi isyarat analog kepada mikro pengawal ni di antara 0 hingga 5 volt. 0 volt hingga 5 volt. Tak kisahlah, contoh daripada daripada sumber input tu, dia dapat dia dapat contoh 1 volt. Yang dekat CPU pun akan terima 1 volt. Kalau dapat 3 volt, dia akan terima 3 volt. Tak macam digital. Digital walau 5 volt sekalipun, dia akan dapat 1. Dia akan terima isyarat 1. Tetapi di dalam CPU ini, dia ada ADC. ADC ini adalah analog digital converter. Dia akan menukarkan input analog tu kepada digital. Dengan nilai iaitu boleh baca kat sini, penukar analog di dalam mikro pengawal akan menukar nilai voltan analog kepada digital. Jadinya walau dia dapat 3 volt daripada analog, dia akan tukar daripada digital jadi 1. Macam itulah. Di dalam ni ada ADC. ADC analog digital converter. Ingat tu. Analog digital converter ataupun penukar analog. Okay. Peranti input digital. Peranti input digital ni, kita boleh tengoklah kat sini. Dia ada switch tekan tutup, switch tekan buka. Okay, untuk switch tekan tutup ni, dia berfungsi untuk menyambung dan memutuskan litar. Litar akan berfungsi apabila switch ditekan dan litar akan tertutup. Dia contohnya maksudnya bila ditekan, perkara ni yang awak nampak kan, yang tu ada dua tu bila ditekan dia akan bersambung. Itu maksudnya ditutup. Litar akan ditutup, dia bersambung dan itulah dia akan isyaratnya dia akan hantar ke mikro pengawal dalam bentuk digital. Cikgu typo kat sini, mikro pengawal N dalam pula. Tu N tu nak space sebenarnya. Okay. Isyarat akan dihantar ke mikro pengawal dalam bentuk digital. Contohnya loceng rumah. Tapi ada yang loceng rumah tu kan, yang orang datang tekan ting tong, tu kita tekan kan, kita tekan dia hidup, kita lepas dia mati. Macam tu. Itu untuk switch tekan tutup lah. Okay. Untuk switch tekan buka pula, berfungsi untuk menyambung dan memutuskan litar, sama macam switch tekan tutup. Tapi dia ada beza sikit. Dia litar akan terputus apabila switch ditekan. Maksudnya dia original dia bersambung. Tapi bila ditekan dia terpisah. Macam tu. Ditekan terpisah. Kalau yang tadi ditekan dia bersambung. Tapi kalau yang tekan buka ni, kalau yang tekan tutup tadi, dia tekan dia bersambung. Kalau tekan buka, ditekan dia terputus. Dia ada beza. Arus mengalir apabila switch dilepaskan. Ini adalah sama juga macam peti sejuk kan. Peti sejuk punya lampu tu. Awak buka pintu je, dia hidup. Awak tutup pintu dia mati. Awak buka pintu dia hidup. Itulah, itu adalah switch tekan buka. Switch tekan tutup adalah loceng rumah. Okay, seterusnya. Faham tak? Faham tak semua? Faham tak? Faham. Faham Alhamdulillah. Okay. Seterusnya adalah switch micro. Switch micro ni berfungsi untuk sebagai, berfungsi sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Dia mempunyai 3 terminal iaitu COM, common, NC, NC dan NO. Maksudnya kat sini common. Common ni kita punya sumber arus. Sumber elektrik lah. Lepas tu NC ni normally close dan NO ni normally open. Bila sambungan COM tu kita sambung dengan NO, dia akan jadi switch tekan tutup. Bila kita COM sambung dengan NC, dia akan jadi switch tekan buka. Macam tadilah juga, switch tekan tutup, switch tekan buka. Awak faham kan? Switch tekan tutup apabila kita tekan dia hidup, kita lepas dia mati. Kalau switch tekan buka, kita tekan dia mati, kita lepas dia hidup.
Inilah switch micro ni dia berfungsi terus untuk dua-dua switch, dua-dua jenis switch. Dia juga menghasilkan isyarat digital. Okay, penderia pergerakan, motion sensor. Motion sensor ni berfungsi untuk mengesan pergerakan haba dari manusia atau haiwan. Jika terdapat gerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Dan contoh paling senang adalah lampu sensor. Lampu sensor yang dekat DIY dia jual tu. Yang ni. Ni dekat DIY ni ada jual dalam RM10 macam tu. Bila awak letak, cikgu pun ada benda ni. Cikgu lupa pula nak ambil. Okay. Bila awak letak contoh dekat dinding kan, dia waktu malam, dia rasa ada orang lalu je, dia hidup lampunya. Bila tak ada orang lalu, dia mati. Itulah motion sensor, pergerakan. Orang lalu je dia hidup. Dia tak ada orang lalu, dia mati. Ataupun haiwan yang ada haba. Kita manusia ada haba. Iaitu motion sensor, pergerakan, penderia pergerakan. Untuk yang seterusnya adalah penderia air. Berfungsi untuk mengesan kehadiran air di sesuatu tempat. Isyarat yang dihasilkan berbentuk isyarat digital. Jika terdapat air, isyarat kosong. Jika tiada air, isyarat 1, iaitu dia akan hidup. Pengelak cermin kereta automatik. Dekat tak semua kereta ada lah. Cikgu pun tak pasti kereta apa yang ada. Jadi bila tak ada air, isyarat 1, dia akan hidup. Maksudnya maksudnya kat sini dia akan terima air dulu. Lepas tu bila air dah tak ada baru dia lap. Macam tu. Itu pengelak cermin kereta. Okey. Seterusnya adalah peranti input analog. Analog macam tadi cikgu cakap, dia memberi isyarat. Kalau dia memberi isyarat sama dengan apa yang dekat input, dekat peranti input. Peranti input, cikgu ni buat asal tadi. Untuk peranti input analog ni, dia memberi isyarat yang bukan digital lah, dia memberi isyarat sebenar, analog. Okey, macam tu. Penderia jarak ni infrared distance sensor. Jadi siapa yang nak join ni? Cikgu tak perasan. Siapa yang nak join ni? Sorry, maaf cikgu tak perasan pula. Tak apalah. Nanti kalau ada bagi tahu je. Aku tak perasan. Okay, tak apa. Kita sambung. Untuk penderia jarak ni, infrared distance sensor. Berfungsi untuk mengesan ukuran jarak antara penderia dan objek atau halangan. Mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah. Benda ni awak selalu nampak, iaitu dekat pengesan harga. Price detector tu kan, dekat kedai-kedai kan, dia tet bunyi. Itulah pengesan penderia jarak, infrared distance sensor. Lepas tu yang kedua adalah penderia cahaya. LDR, perintang pekecahaya LDR merupakan penderia cahaya. LDR ni dalam bahasa Inggeris adalah light dependent resistor. Jadinya kat situ perintang pekecahaya dalam bahasa Melayunya. Dia akan berubah mengikut kecerahan. Apabila semakin terang cahaya tu, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Dan nanti outputnya, contoh awak
makin terang awak suluh pada pendirian ni dan outputnya mungkin awak letak LED, LED tu akan semakin terang. Sekejap ya. Okay, nak masuk. Okay. Assalamualaikum Ali Hakimi. Okay. Seterusnya adalah peranti input analog. Peranti input analog, seterusnya adalah penderia suhu. Astaghfirullahaladzim cikgu ni. Maafkan cikgu. Okay, penderia suhu. Penderia suhu ni berfungsi untuk mengesan suhu. Suhu yang dikesan akan ditukar kepada voltan. Isyarat analog terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Voltan yang keluar dari penderia suhu adalah berkadar terus dengan suhu antara 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Kat sini penderia suhu ni dia boleh detect suhu lah. Dekat kereta-kereta tu kita boleh tengok contoh kereta-kereta baru sekarang kalau enjin panas, dia boleh detect panas. Nanti kereta automatik boleh mati sendiri. Macam tu. Dia ada limit suhu tu. Dia tidak akan, kalau letak kereta apabila lebih panas akan menyebabkan kerosakan lah ataupun air kering. Jadinya kat situ dia akan limitkan berapa suhunya. Macam tu. Okay. Kita pergi kepada bahagian proses pula. Proses dilakukan oleh unit pemprosesan pusat iaitu CPU. CPU dia akan melaksanakan atau cara yang disimpan di dalam ROM. ROM tadi apa? Read only memory. Read only memory. ROM digunakan untuk menyimpan atau cara dan data secara kekal di dalam mikropengawal. RAM pula digunakan untuk menyimpan data sementara dan akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. RAM adalah random access memory. Dan yang terakhir adalah isyarat yang diterima oleh input akan diproses oleh CPU dan akan dihantar ke peranti output. Kat sini kita boleh gambar yang cikgu tunjuk ni adalah contoh-contoh untuk coding, memproses isyarat daripada input dan memberi arahan kepada output. Ini adalah coding. Coding ni awak akan belajar pada bab seterusnya 2.43 salah. 2.43 dah 2.44. Okey, seterusnya nanti kita belajar sama-sama lah. Cikgu akan ajar kamu. Okey, seterusnya adalah bahagian output. Output ialah bahagian yang terdapat pada papan mikropengawal. Dan seterusnya tugasan bahagian ini adalah menerima isyarat daripada CPU dan menghantarkannya kepada peranti output. Isyarat output berbentuk digital dan analog. Inilah output. Dia dapat daripada CPU dan dia akan mengeluarkan hasilnya. Sama ada cahaya ataupun suara. Okay. Ini pula adalah peranti output. Peranti output yang pertama adalah diode pemancar cahaya atau LED. LED ni awak memang selalulah jumpa kan. Ada pada remote control TV, tu dalam tu ada LED. Okay. Dia berfungsi menghasilkan cahaya sebagai pemberi isyarat atau lampu hiasan. Perintang perlu diletakkan untuk mengelakkan LED daripada terbakar. Apabila arus yang datang itu adalah tinggi, maka LED boleh terbakar. Sebab tu perlunya ada perintang. Okay, seterusnya adalah pembas, buzzer piezo. Berfungsi menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi, mempunyai kekutuban iaitu wayar merah untuk positif dan wayar hitam untuk negatif. Digunakan sebagai penggera keselamatan. Jadinya kat situ maksudnya macam penggera keselamatan lah. Bila ada asap kebakarannya, penggera bunyi. Tu buzzer lah tu. Itu adalah buzzer. Faham tak? Faham tak semua? Faham tak? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham tak kelas? Tak ada. Faham Yang lain faham Faham cikgu.
Okey. Okey, seterusnya adalah peranti output seterusnya adalah geganti iaitu relay. Berfungsi sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Kendalian geganti dikawal oleh aruhan magnet. Apabila arus elektrik melalui gegelung, maka teras besi akan menjadi elektromagnet dan menarik plat sesentuh. Plat sesentuh akan mengalihkan arus dalam litar dan sebaliknya. Maksudnya geganti ni atau relay ni dia mengawal litar yang berarus tinggi. Dia dikawal oleh aruhan magnet. Okey, seterusnya adalah motor arus terus, DC motor. Dia berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Motor arus terus akan berputar berlawanan arah apabila kekutuban penyambungan wayar dipasang terbalik. Pemandu motor driver boleh digunakan bersama motor untuk fungsi dua hala sama ada arah jam atau lawan jam. Awak selalu jumpa kat mana motor yang macam ni? Motor yang cikgu letak gambar ni. Kat mana ada selalu? Dekat yang mainan kereta lah. Dekat kereta mainan Tamiya ataupun kereta kontrol lah orang panggil, kereta kontrol. Dekat kereta kontrol pun ada. So, dia macam kat sini dia cakap pemandu motor driver boleh digunakan bersama motor untuk fungsi dua hala. Macam kereta kontrol awak boleh ke depan, nanti dia pusing balik belakang, boleh awak ke belakang. Itulah DC motor arus terus. Seterusnya adalah lampu LED 12 volt mengeluarkan cahaya apabila arus melaluinya. Macam rumah-rumah sekarang lah. Okay. Seterusnya. Okay, itu sahaja untuk peranti output. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita terus kepada latihan? Tak ada. Okay. Awak semua dah buat belum latihan yang dalam modul yang cikgu beri arahan malam tadi? Dah. Dah buat surat 44. Okay, jom kita bincang sama-sama. Siapa yang dah buat kita bincang sama-sama. Cikgu bagi masa 5 minit lah sebelum kita jawab. Sebelum kita bincang. Siapa yang belum jawab boleh jawab dulu. Cikgu bagi masa 5 minit. Nanti kita bincang sama-sama. Apa-apa yang tak faham boleh tanya cikgu terus. Siapa yang belum jawab tu boleh buka muka surat 44 dan jawab dulu. Nanti kita akan bincang sama-sama. Okay, semua dah buat? Kalau semua dah buat, cikgu terus je. Tak apalah. Cikgu bagilah masa sikit untuk awak ambil buku, siapkan. Okey, tak apalah cikgu teruskan ya. Untuk nombor 1, apakah peranti tersebut? Siapa boleh jawab? Cikgu bagi bintang dan amalan baik, siapa boleh jawab? B, ego B. B. Jawapan dia betul. Ya, B. Mikro pengawal. Okey, nombor 2. Siapa yang jawab tadi? Amrin Yang tadi? Ego. Okey.
Yang nombor 2, siapa boleh jawab? D. Siapa jawab tu? Siapa jawapan tadi? Awak jawab apa? D. D. Ya, betul. Sini Zai yang jawab. Okey. Seterusnya, nombor 3. Bahagian input dalam mikro pengawal meliputi peranti. Apa jawapan dia? A. Siapa yang jawab tu? Mana? Joanai. Okey. A iaitu 1 dan 2. Mikro pengawal meliputi peranti input digital dan juga input analog. Okey. Yang keempat, apakah fungsi peranti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini? Apakah fungsi peranti tersebut? LED. Apa? Siapa boleh jawab? Nombor 4. 4. Siapa boleh jawab? Ada tak? D. D. Siapa jawab tadi? Sini Zai. D. Ada dua jawapan. D atau B lah. Yes. Betul lah tu. B atau D. Sama sebagai pemberi isyarat. Okey. Seterusnya nombor 5. Yang manakah merupakan peranti output dalam satu gambar rajah blok bahagian utama mikro pengawal? Yang manakah? Pendera jarak ke, pendera suhu ke, pembas ke ataupun motor arus terus? Jawapan untuk nombor 5. D. Apa? D. D, daun. B ke atau D? D. D. Ya. Joanna tadi apa? D. Joanna jawab kan? D Okey, betul. 3 dan 4. Pembas motor dan juga motor arus terus. Okey, untuk nombor 6. Alat ini berfungsi sebagai suis kawalan gitar berarus B. tinggi. B. Siapa jawab tadi? 丢之优， Zero. Okey. Jawapan dia B, betul. Geganti. Alat ini adalah geganti. Dia berfungsi sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Okey, yang ketujuh, komponen yang berfungsi membenarkan arus elektrik mengalir satu arah sahaja adalah. Okey, sebenarnya nombor 7, 8 ni awak belum belajar. Tak apalah. Cikgu bagi jawapan. Untuk nombor 7 adalah A, diode. Dan juga nombor 8 adalah dalam perisian pemprosesan pengatur caraan secara teks, apakah fungsi run? Dia ada, jawapan dia adalah C, memindahkan pengatur caraan ke papan litar. Okey. Itu sahaja untuk latihan hari ini. Sebelum tu cikgu okey. Rumusan pembelajaran pada hari ini. Tolong siapa boleh bagi apa rumusan, apa yang awak belajar hari? Rumusan apa yang awak belajar hari ni? Siapa boleh bagi, seorang cikgu minta bagi rumusan pembelajaran awak hari ini, apa yang awak belajar? Apa yang awak faham tentang pembelajaran hari ini? Faham tak? Apa yang awak faham? Maksud mikro pengawal dengan mikro pemproses. Okey, apa itu mikro pengawal, apa itu mikro pemproses? Mikro pengawal peranti kawalan dalam satu chip. Pemproses tu proses mikro dalam satu chip. Macam mana mikro pemproses tadi apa? Mikro dalam satu chip digunakan dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Betul je. Selain itu siapa lagi boleh bagi rumusan lagi? Betul. Siapa jawab tadi? Tiniza. Tiniza, ya, bagus. Lain tu? Apa rumusan lagi yang awak boleh belajar, yang awak belajar hari ni?
bahagian-bahagian dalam mikropengalaman tu apa? Macam mana? Apa yang awak boleh rumuskan lagi? Tak apa. Nanti dekat Google Meet tu cikgu dah letakkan satu link. Kat situ cikgu tandakan sebagai kehadiran kamu lah. Kamu boleh isi jawab form tu, nama dan pembelajaran apa yang awak faham hari ni, apa yang awak nak tanya kat cikgu. Awak boleh isi dalam tu. Nanti cikgu akan ambil kehadiran daripada situ. Siapa yang isi, cikgu ambil kehadiran daripada situ lah. Tapi dalam masa sama cikgu ambil juga kehadiran siapa yang dalam Google Meet ni lah. Tapi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni. Kelas pun, masa pun tinggal 4 minit lagi untuk pukul 9. Bolehlah awak sambung, awak rehat dulu sebelum sambung ke kelas berikutnya. Okay. Terima kasih kelas. Anda yang ada apa-apa soalan bolehlah PM cikgu dekat WhatsApp atau Telegram atau dalam grup saja boleh tanya. Nanti cikgu cuba jawab lah. Cikgu akan jawab apa yang awak tanya tu. Terima kasih kelas. Faham tak hari ni? Faham. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Nanti isi ya jawab form tu.